Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah. Surah apa? Hadis 7. Ya. Kita berada di hadis yang ke-7, yang mana pada bulan lepas kita tak ada sebab raya kan. Jadi pada bulan 6 lah. Jadi dalam hadis dia, riwayat Imam Al-Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda, hadis ni daripada sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Nabi SAW, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Kata Nabi SAW, akan ada dah di kalangan umat Islam golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka. Jadi pada umat Nabi Muhammad SAW ni akan ada satu golongan yang sentiasa berjaya. Sehinggalah apa? Sehinggalah sampai satu saat yang dikehendaki oleh Allah, mereka tetap berjaya. Jadi saat dia bila tuan-tuan? Nanti akhir zaman nantilah. Sebelum kiamat. Jadi nak bagi tahunya, sepanjang sejarah umat Islam tak pernah hilang. Sirna tuan-tuan. Walaupun jatuh bangun umat Islam yang dahsyat, tapi umat Islam tak pernah hilang, tak pernah kalah. Akan ada golongan umat Islam yang membela agama dia, dan dia berjaya di atas agama dia. Baik. Jadi kita sebut sebelum ni tuan-tuan, huraian ya, macam mana kita tengok pada zaman Nabi SAW, bermula daripada lemah, bermula daripada asing, kemudian menjadi kuat di kota Madinah. Kemudian meninggalnya Nabi SAW, Islam masih lagi belum menguasai, belum menjadi kuasa dunia. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Islam menjadi kuasa nombor 1 dunia apabila Rom dan Parsi dikalahkan. Pada zaman Sayyidina Osman, sisa-sisa kerajaan Parsi dilenyapkan habis. Rom dah jatuh, kerajaan Parsi pun habis langsung. Jadi Islam sangat kuat. Masa ni dah jadi, pada zaman Sayyidina Osman sangat luas empayar Islam. Islam dah jadi kuasa nombor 1 dunia. Kemudian selang berapa lama, naik kerajaan Bani Umayyah. Jadi kerajaan Bani Umayyah. Dia naik kerajaan Bani Umayyah yang bertapak ibu kota dia di Damsyik. Islam kembang lagi, kuat lagi. Jatuh kerajaan Bani Umayyah. Tapi jatuh kerajaan Bani Umayyah bukan sebab kerana perselisihan persaudaraan. Naik pula kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ni lama. Bani Umayyah ni dikurang. Bani Umayyah dalam 90 tahun ni, daripada tahun 660 sampai 750 Masihi, lebih kurang. Tapi bila jatuh kerajaan dia sebab perebutan lah tuan-tuan. Bani Umayyah ni keturunan Bani Umayyah. Kemudian Abbasiyah ni keturunan Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi lah. Yang mana termasuk dalam ahli-ahli bait Nabi SAW. Kan orang pernah tanya tentang ahli bait Nabi. Sahabat Nabi sebut, Zaid bin Aslam sebut sahabat Nabi,
keturunan Nabi ni, Ahlul Bait ni, ada 4 keluarga kan. Ahlu Abbas, keluarga Abbas, ahlu Aqil, keluarga Aqil, kemudian ahlu Ja'far, wa ahlu Ali. Depa ni lah keturunan Sayyidina Ali, keturunan Abbas, keturunan Aqil, keturunan Ja'far. Jadi daripada depa ni lah beranak pinak sampai sekarang ni banyak. Jadi kerajaan Abbasiyah itu kerajaan Ahlul Bait daripada jalur Abbas. Walaupun mereka juga tak apa baik sangat dengan jalur daripada Ali ni, sebab ialah adik-beradik tuan-tuan. Tapi dia juga kerajaan Abbasiyah, boleh sebut kerajaan Abbasiyah lah kerajaan Ahlul Bait daripada keluarga Abbas. Jadi naik kerajaan Abbasiyah selama 500 lebih kurang dalam 500 tahun lebih. 505 tahun lebih kurang kerajaan Abbasiyah. Dan beribu kota dia di Baghdad. Dan masa ni sangat hebat. Dan dia punya pemimpin paling hebat adalah Harun al-Rashid. Kalau kerajaan Bani Umayyah, siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Kalau lepas jatuh kerajaan Bani Umayyah, naik Abbasiyah, yang paling terkenal Harun al-Rashid. Bijak. Jadi kerajaan dia berada di Baghdad sampai ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni menghimpunkan segala ilmu-ilmu daripada seluruh dunia. Ilmu-ilmu dalam bahasa Yunani ke Greek purba semua diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Letak di Baitul Hikmah. Jadi hebatlah, perpustakaan yang paling besar di dunia ketika itulah Baitul Hikmah. Tak sangka tuan-tuan, tiba-tiba jatuh. Kerajaan Abbasiyah jatuh. Jatuh, dikalahkan, telah dirampas, dihancurkan oleh Hulaku Khan. Tuan-tuan tahulah Hulaku Khan cucik kepada Genghis Khan. Jadi dia datang, dihancurkan dan berlakunya pengkhianatan oleh 2 orang kan yang berfahaman Syiah. Yang pertama adalah Nasruddin At-Tusi, seorang lagi Abdullah Al-Qami. 2 pengkhianat. Jadi yang seorang itu Abdullah Al-Qami, dia berada di mana? Dia bersama dengan dia berada dalam kerajaan Abbasiyah. Yang Nasruddin At-Tusi pula member baik Hulaku Khan. Depa ni lah yang duk hantar surat. Sampailah disebut bila kerajaan datangnya Tatar dah mengalahkan banyak kerajaan dah. Dan saya sebut kat tuan-tuan, Tatar antara kerajaan yang paling banyak bunuh orang lah. Tatar dibunuh orang lebih kurang dalam 46 juta. Dalam waktu dia nak sebarkan empire dia bunuh 46 juta orang Tatar. Style dia kalau dia serang, dia akan bunuh semua. Jadi masa dia nak serang kerajaan Abbasiyah itu, maka 2 orang menteri ni lah, Nasruddin Tusi, orang berfahaman Syiah, dia musuh dengan Ahli Sunnah. Satu lagi Abdullah Al-Qami duduk dalam. Abdullah Al-Qami ni dia baik, diangkat oleh khalifah sebagai penasihat. Jadi bila Tatar nak main serang, dia nasihat dia bukan-bukan lah. Dia nasihat, dia kata kat raja, dia kata buat apa bayar gaji tentera mahal-mahal, kita bukan perang pun. Dia punya hilah. Jadi gaji tentera yang banyak dikurangkan. Maka banyaklah orang yang asalnya tentera kerajaan Abbasiyah berhenti jadi tentera lah, gaji sikit sangat. Tak selang berapa lama, banyak tentera yang digugurkan daftar nama dia dalam gaji. Maksud dia tentera, tapi dia tak dapat gaji. Nama dia dihapuskan dalam sistem tuan-tuan. Dalam sistem perekodan tak ada nama dia. Banyaklah tentera tak dapat gaji, habis semua pakat tinggal tentera. Dari tentera ratus ribu, tinggal 10 ribu saja. Pasal apa? Tak boleh hidup, tak ada gaji. Waktu tentera dah sikit, maka barulah Abdullah Al-Qami hantar surat pada Nasruddin At-Tusi. Dua-dua ni Syiah, bagi Hulaku Khan, bagi tahu boleh main serang lah. Jadi dia pun main serang. Bila main serang, ramai tuan-tuan ni, ramai sungguh Tatar ni, ramai seramai-ramainya. Sekarang ni tinggal Mongolia tuan-tuan. Jadi bila sampai di situ, raja pula cakap, ibu kota Baghdad masa tu dia ada tembok yang besar. Jadi raja bagi semangat pada rakyat dia. Sultan bagi semangat. Maka waktu Sultan bagi semangat, maka semangat naik balik. Pakak-pakak rakyat semua semangat jihad nak lawan. Walaupun tentera dah tak ada, semangat jihad nak mempertahankan kota Abbasiyah, ibu kota kerajaan Abbasiyah, kerajaan Islam. Bila Abdullah Al-Qami tengok menteri ni lah, dia pun tak tahu macam ni, dia pun tak tahu rupanya menteri ni pengkhianat.
Dia musuh dengan ahli sunnah. Jadi dia tengok, kalau macam ni susah nak menang. Pasal semua orang berpakat nak lawan Tatar, semangat jihad naik. Maka Abdullah Al-Qami dia nasihat pada raja tu lah. Nasihat jahat lah. Dia kata, macam ni lah tuanku, pada kita lawan mereka buat apa? Lebih baik tuanku bawa tuanku punya pembesar, ulama tuanku, kita pergi menghadap apa? Menghadap Hulaku Khan lah. Kita bincang dia nak apa. Jadi raja pun terima nasihat dia. Itu bahaya, kita jangan ambil. Kalau orang yang dah rosak akidah dia, jangan jadikan nasihat. Dia musuh tuan-tuan. Raja ni silap lah. Dia percaya dia Allah Al-Qami ni satu menteri yang baik, penasihat yang baik, padahal dia pengkhianat akidah lain. Dia musuh dengan akidah yang lain dengan dia, bermusuh. Jadi dia pun ikutlah Allah Al-Qami. Bila raja ni dengan pembesar dia sampai di hadapan Hulaku Khan, Abdullah Al-Qami bisik pada Hulaku Khan, suruh bunuh semua. Habis semua kena bunuh tuan-tuan. Rombongan dia pun dibunuh. Raja pula dibalut. Dalam permainan ni dia pun guna kuda pijak-pijak bagi mati. Bila raja dengan pemimpin-pemimpin tentera, pemimpin negara semua telah dibunuh, maka rakyat jadi kelang kabut lah. Pemimpin tak ada. Jadi bila kelang kabut pula, bila baru Tatar main serang. Bila main serang pula, pintu gerbang kuat, kukuh. Tatar tak boleh masuk. Dia khianat lagi sekali. Dia dalam diam-diam, dia arahkan orang dia lah dalam tu, tolong buka pintu belakang, tolong buka pintu gerbang. Abdullah Al-Qami bila buka tuan-tuan, Tatar masuk, bunuh umat Islam. Dikatakan 1 juta lebih umat Islam dibunuh yang dalam kota itulah. Masjid semua dibakar, bangunan yang ratusan tahun dibakar, Baitul Hikmah dibakar, buku-buku yang ada puluhan ratus ribu buku itu semua dibuang, sampai sungai pun menjadi hitam kerana dakwah dia. Dan Tatar sembelih semua umat Islam, potong kepala. Potong kepala 1 juta lebih umat Islam, kepala potong, susun jadi macam bukit. Jadi macam bukit. Sampai tak pernah jadi dalam kerajaan Islam macam tu. Tak pernah jadi tuan-tuan. Kerajaan Islam yang kuat, musuh datang, sembelih 1 juta umat Islam, sultan habis dibunuh, tinggal pun orang je hidup, kepala disusun macam gunung. Habis tuan-tuan. Sampai ada ulama yang mengatakan Tatar itulah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan dia lah tuan-tuan. Lah ni Tatar pun dah tak ada apa dah tuan-tuan. Tinggal Mongolia ya tuan-tuan. Kalau bukan dulu ada Altan Tuya ke? Kalau tak ada Altan Tuya, kita pun tak tahu Mongolia tu. Negara yang tak terkenal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila jatuh semua, mati umat Islam, maka Hulaku Khan ni nak jumpa seorang ulama. Dah teruk dah umat Islam, habis kena lanyak. Hulaku Khan nak jumpa mana lagi berbaki sisa-sisa ulama yang hidup, dia nak jumpa, nak sembang, nak tanya soalan. Semua ulama tak berani. Sebab dia bertahu sultan pergi jumpa dia, sultan kena bunuh semua. Kena pijak dengan kuda dalam permainan ni. Semua ulama tak berani jumpa. Sehinggalah seorang ulama muda, nama dia Kadihan. Dan semua pakat takut. Kadihan ni lah pergi jumpa. Kadihan ni umur belum 20 lagi, belasan tahun. Janggut pun tak tumbuh lagi. Nak buat macam mana? Ulama alim, kebanyakan ulama dah disembelih, dah dibunuh, dipotong kepala. Jadi yang ada takut, dia lah pergi. Tapi dalam perjalanan dia nak pergi jumpa Hulaku Khan ni, yang ganas dan bengis ni. Tuan-tuan akan tengok orang Tatar ni, dia pakai baju dia berbulu, bulu daripada kulit-kulit binatang. Kalau dia pun minum, kadang-kadang minum guna tengkorak orang yang dia musuh yang dia bunuh tu, itulah kadang-kadang jadi bekas yang dia pun minum. Memang ganas lah. Jadi tuan-tuan, bila semua pakat takut, Kadihan pergi. Tapi Kadihan ni pandai. Dalam perjalanan dia nak pergi tu, dia ambil unta sekor, dia ambil kambing sekor, dia ambil ayam sekor. 3 benda dia bawa lah. Bila dia sampai di hadapan Hulaku Khan, Hulaku Khan tengok dia atas bawah, pasal budak lagi. Budak lagi. Hulaku Khan kata, aku tunggu punya lama, hampa tak ada orang lain kena hantar, budak ni nak hantar. Yang ni je hampa dapat hantar jumpa aku. Kata Kadihan pada Hulaku Khan, kalau tuan nak jumpa yang badan dia lebih besar pada saya, kat luar sana ada unta, dia lagi besar pada saya. Kalau tuanku nak jumpa orang yang berjanggut dia panjang, kat luar sana ada kambing, janggut dia panjang.
Kalau tuanku nak jumpa orang yang suara dia nyaring, hebat berkata-kata, kat luar sana ada ayam jantan. Yang mana tuanku nak jumpa semua saya bawa mai. Jadi Hulaku Khan tengok budak ni bukan jalan-jalan lah, pandai, dia dah agak dah. Hulaku Khan kata lagu tu bijak. Maka Hulaku Khan tanya dia soalan. Setelah jatuh kerajaan Abbasiyah, habis semua tuan-tuan, masjid semua dihancurkan, orang perempuan dirogol, anak-anak dibunuh, teruklah tuan-tuan, sangat dahsyatlah. Sebenarnya tak dapat bayang, sampai kita hidup zaman ni pun kita tak dapat bayang macam mana dalam sehari kau bunuh dalam 1 juta lebih umat Islam, kepala yang disusun, tak dapat bayangan, tak dapat bayangkan macam mana dahsyatnya. Jadi Hulaku Khan tanya, apa yang menyebabkan aku boleh datang sini dan menghancurkan semua? Apa menyebabkan? Ialah hampa kan orang Islam, hampa ada Tuhan, hampa semayang. Apa yang menyebabkan aku boleh mai sini? Soalan ni lah. Kata Kadihan, yang menyebabkan hang boleh mai sini adalah kerana perbuatan kami. Yang menyebabkan hang boleh mai sini, hancurkan umat Islam, sembelih habis semua umat Islam, kerana perbuatan kami. Kerana apa? Kerana pertama, kata Kadihan, kami sudah tidak lagi mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kami berbalah sesama sendiri. Kemudian kami lebih leka hidup berfoya-foya dengan dunia. Dan kami hidup, kami berebut-rebut dengan pangkat dan jawatan. Sehingga Allah gerakkan kamu datang ke sini untuk mengambil balik nikmat yang Allah berikan pada kami. Memang tuan-tuan baca dalam sejarah kejatuhan umat Islam, kebanyakannya semua macam tu. Betul tak? Dia dah mula dah hidup dalam kemewahan, dah ada orang buat maksiat, umat Islam sibuk bertelagah sesama sendiri. Sama kejatuhan umat Islam di Cordoba tu, di Andalusia kan, tuan-tuan boleh tengok. Sama aja. Sebelum jatuh tu umat Islam duk perang sesama sendiri. Pasal apa? Berbeza kerana apa? Berbeza kerana keturunan kebanyakannya. Hang keturunan ni, aku keturunan ni, perang sesama umat Islam. Barulah jatuh, datang Kristian jatuh, serang. Jadi kerana perbuatan, dan dalam Quran sebut benda yang sama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak akan ubah keadaan sesuatu umat sehingga mereka ubah keadaan mereka. Makna dia apa? Makna ayat ni, kalau orang tu beriman dan bertakwa, Allah Taala takkan tarik nikmat daripada dia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau Quran sebut, kalaulah penduduk satu kota tu, penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa pada Allah, Allah Taala akan buka berkat daripada langit. Walakin kadzabu, tapi depa menentang Allah, itu yang tak dapat berkat tu. Jadi penduduk Abbasiyah ni ataupun umat Islam, kejatuhan umat Islam Melaka ke mana-mana, tuan perasan dia hujungnya umat Islam dah mula leka dah. Dia mula berfoya-foya dah tuan-tuan. Semangat jihad pun dah tak ada lah. Yang Tatar tadi dia mai daripada susah, dia pun susah Tatar. Semangat jihad, semangat perang dia pun tu tinggi. Umat Islam dah tak ada semangat jihad dah. Sampai cerita Tatar mai serang ni, tentera perempuan Tatar boleh bunuh 10 orang lelaki. Dia mai, dia tengok ada 10 orang lelaki dalam rumah. Dia kata, hampa tunggu saat, sekejap aku mai bunuh hampa. Dia bunuh seorang-seorang. Dia mai bawa senjata, seorang-seorang dia bunuh. Siapa pun tak berani lawan. Tak ada semangat jihad. Seorang-seorang. Seorang tentera perempuan Tatar boleh bunuh 10 lelaki. Tak berani nak lawan, pasal dia hidup mewah. Kemudian kata Hulaku Khan, apa yang boleh mengalahkan aku? Kata Kadihan, tuan-tuan, masa ni tuan-tuan, Tatar kuasa nombor 1 dunia masa ni. Semua pakat takut, seluruh dunia takut dengan Tatar tu. Tembok besar Cina kan, takut dengan Tatar. Seluruh dunia takut dengan Tatar ni, nombor 1 dunia. Apa kata Kadihan, walaupun umat Islam baru jatuh? Kata Kadihan, yang boleh mengalahkan adalah perbuatan kami juga. Kalaulah kami mula mensyukuri nikmat Allah, mula-mula syukur nikmat Allah, kemudian kami bersatu padu, tidak bertelagah, kami tidak leka dengan dunia, tidak berfoya-foya, engkau takkan bertahan lama di atas muka bumi ni. Betul tak tuan-tuan? Lepas tu betul ini saya sebut ni. Selang berapa lama tuan-tuan, lahir seorang pemuda yang hebat, muda lagi, di Mesir. Masa ni kerajaan Islam habis jatuh dah tuan-tuan. Habis Palestin pun jatuh. Palestin jatuh, semua pakat jatuh. Tinggal Mekah Madinah lagi. Siapa nak masuk? Kalau Hulaku Khan serang Mekah Madinah pun, kalau dari segi sebabnya boleh masuk, dia boleh serang. Sebab tak ada siapa nak pertahankan. Kerajaan Islam masa ni dah habis. Apa panggil? Semangat tak ada lah. Tak ada semangat pasal ibu kota Baghdad jatuh.
Khalifah dibunuh. Kerajaan Islam yang ada sikitlah Syria, Mesir, Mekah, Madinah, semua dalam keadaan lemah. Tu kita sebut, kalau dah tak ada orang bela Islam, Allah macam ni, Allah Ta'ala akan lahirkan orang yang bela Islam. Kalau seluruh umat Islam yang ada atas dunia ni tak membela Islam, Allah Ta'ala akan lahirkan kelompok yang akan bela Islam. Dia takkan hilang, tuan-tuan. Kan dalam ayat Quran surah Al-Ma'idah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah yujahiduna fi sabilillah. Wahai orang beriman, kalaulah barang siapa ataupun kalaulah kamu semua ini murtad, semua tinggal agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, kalau semua umat Islam yang 1.7 bilion atas dunia ni, 1.7 bilion umat Islam dan lebih 1 bilion ahli sunnah wal jamaah, lebih 1 bilion lebih, hak lain tu minoriti ya tuan-tuan. Jadi kalau seluruh umat Islam atas dunia ni semua tak mau bela agama dia ataupun murtad pada agama dia, na'udzubillah lah, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang Allah sayang mereka dan mereka cinta pada Allah. Dia berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim. Ciri-ciri pejuang Allah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dah. Orang yang berjuang di jalan Allah ni, ciri nombor satu dia, wala yakhafuna lawmata laim. Orang yang tak takut dengan celaan orang yang mencela. Tapi kalau kita takut, orang kata sikit pun takut, tak boleh jadi pejuang tuan-tuan. Pejuang ni Allah Ta'ala sebut dah, berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim. Tak heran dengan celaan orang yang mencela. Jadi tuan-tuan, apa dia, bila keadaan tengah teruk macam ni, lahir seorang pemuda, orang pun tak sangka, bekas hamba tuan-tuan di Mesir. Dia ni bekas hamba, dibebaskan. Nama dia Saifuddin Al-Qutus. Saifuddin Al-Qutus ni lah, dia ni semangat. Orang ni dah pakat takut dah tuan-tuan. Takut nak berani lawan, dah teruk dah tuan-tuan. Seluruh dunia kalah, nak lawan Tatar, seluruh dunia kalah. Saifuddin Al-Qutus ni dia semangat. Dia bagi naik semangat jihad pada penduduk Mesir. Banyak dia satukan balik umat Islam. Maka dia inilah gerakkan tentera dia tuan-tuan dalam keadaan umat Islam dah tak ada harapan dah. Tak sangka seorang budak bekas hamba, dan dia bukan orang Arab. Dia bukan keturunan Arab. Jadi tuan-tuan, dia dapat gerakkan tentera dia lawan di peperangan Ainul Jalut. Bila lawan umat Islam, lawan dengan tentera Tatar, dan masa ni Hulagu Khan hantar dia punya panglima yang paling handal, iaitu Kitbuka Noyen, seorang Kristian. Dia pun bertembung lawan di situ pada bulan Ramadan. Kali pertama tuan-tuan, Tatar kalah. Tatar tak pernah kalah. Kalah, dan bila kalah, Tatar kalah daripada situ. Sejak daripada situ tuan-tuan, Tatar mula kalah sampai hari ni tak ada apa tuan-tuan. Start kalah pada Ainul Jalut. Dan dia lagi kalah setelah apa? Sepupu Hulagu Khan masuk Islam. Nama dia Berkhair Khan. Berkhair Khan dia masuk Islam. Dan Berkhair Khan lah menjadi pembela umat Islam. Dia sepupu Hulagu Khan. Sebab tu tuan-tuan, banyak keluarga Tatar, banyak keturunan Tatar ni yang Islam. Banyak keturunan Tatar yang Islam. Tuan-tuan nak tahu keturunan Tatar macam mana? Dia ada Khan di belakang. Khan ni bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tak elok lah. Khan maksud dia khianat, bahasa Arab. Ni bahasa mereka lah tuan-tuan. Tu Shahrukh Khan, dia ada darah Tatar lah tu. Shahrukh Khan, Salman Khan, yang ada Khan tu. Itu maksud dia darah Tatar tu ada. Hatta Turki sekarang ni pun ada juga darah Tatar daripada mereka. Sebab orang Tatar ni dia banyak kahwin. Banyak kahwin tuan-tuan. Jadi anak dia beranak pinak ramai. Khan tu Tatar. Hatta di Malaysia ada tak Khan tuan-tuan? Pernah jumpa orang nama Khan di Malaysia? Tak ada. Kawan saya ada, duduk di Selangor. Nama dia Saiful Khan, ustaz jugalah, Saiful Khan. Betapa besarnya Tatar ni, kawan saya yang duduk Selangor tu pun Tatar juga tuan-tuan. Ada darah Tatar sikit lah kat dia tu. Itu yang Saiful Khan. Baik. Jadi tuan-tuan, naik sama juga bila jatuh Abbasiyah ni, dia jatuh pada tahun 1258. Masa ni belum ada kerajaan. Kerajaan Islam belum ada lagi. Umat Islam belum bersatu lagi. Sebab Saifuddin Al-Qutus menang. Lepas tu ada orang Islam khianat dia. Saifuddin Al-Qutus ni menang, kalahkan Tatar. Tapi waktu dah balik dalam perangan tu, katanya dia terbunuh. Ada orang khianat dia lah, nak rampas tu umat Islam tuan-tuan. Ada kadang pengkhianat di dalam. Bunuh dia. Tak apalah tuan-tuan, umat Islam tak bersatu lagi. Tapi dalam hadis jelas dia sebut, akan ada orang yang menang di kalangan umat Islam. Siapa pun tuan-tuan, semua umat Islam keluar dari Islam pun akan lahir orang yang bela Islam. Kita tak sangka dia akan menjadi pejuang Islam. Jadi tuan-tuan, naik kerajaan Turki Uthmaniyah lagi lama. Turki Uthmaniyah naik pada 1299. Abbasiyah jatuh 1258. Dan ni tahun 2002 kan. Turki jatuh Abbasiyah 1258.
Tak ada kerajaan. Kerajaan Islam berpecah belah. Kemudian naik Turki Uthmaniyah pada 1299. Kemudian Turki Uthmaniyah pula jatuh bila? Pada 1924 lah secara rasminya. 3 Mac 1924. Jadi kita tidak ada kerajaan Islam. Dulu kerajaan Islam sunyi daripada 1258 sehingga 1299, lebih kurang dalam 40 tahun, 41 tahun. Sekarang ni kerajaan Islam hilang lagi tuan-tuan. Kerajaan Khilafah Islamiah yang menyatukan umat Islam tak ada. Ala kulli hal, walaupun umat Islam jatuh, khalifah jatuh pada 1924, kita tengok masih lagi ada negara-negara Islamnya hebat. Betul tak? Ada Turkinya, ada Bruneinya, ada Pakistannya, ada Saudinya, ada negara Islam yang kuat. Walaupun ada umat Islam, negara umat Islam yang lemah, ada di tempat lain umat Islam kuat. Baik tuan-tuan, kemudian kata mengarang, walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat terhadap agama, namun masih banyak lagi golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkan. Tuan-tuan boleh tengok pagi ni lah. Saya yakin kalau penduduk Selingsing ni ramai-ramai sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Sembahyang Jumaat ramai mana? Penuh sampai keluar? Tak sampai keluar. Mak dia kalau penduduk Selingsing mai ramai, penuh. Tapi walaupun ramai yang tak mai, ada juga yang mai. Betul tuan-tuan? Bukan sini yang mana-mana tempat tuan saya pergi. Kadang-kadang sampai tak ada orang. Ada setengah tempat kuliah subuh terpaksa cancel. Pasal cancel ustaz, orang tak ada ustaz. Orang tak, bukan orang tak ada, orang tak mai. Jadi walaupun orang jauh pada agama, orang tak mengaji tuan-tuan, tuan-tuan boleh mai mengaji. Ada tuan-tuan orang lagu tu. Pilah mana-mana tuan-tuan. Ada orang tinggal Islam, ada golongan bela Islam. Boleh tengok tuan-tuan. Ada orang yang musuh dengan Islam, ada orang yang akan memperjuangkan Islam. Tidak ada satu saat yang orang semua kat dunia ni semua pakat lawan Islam, tak ada. Baik. Tu saya sebut kat tuan-tuan. Kalau saya kaya tuan-tuan, kalau saya kaya, siapa main kuliah subuh saya bagi seorang 2,000. Ramai mana agak-agak? Ramai ni. Ke lebih lagi? Tuan-tuan rasa-rasa lah. Kalau saya kata siapa main kuliah subuh saya, seorang 2,000 saya bagi. Tapi syarat dia duduk dalam masjid. Luar masjid saya tak bagi. Hoi, pecah pintu tu, suara kepala agak tuan-tuan nak masuk. Kan saya sebut kat tuan-tuan dulu kan, kawan saya yang jaga masa Datuk Seri Najib dulu bagi apa? Brim. Ingat brim. Kan dia bagi tangan mula-mula dulu kan. Dia bagi tangan 500. Dengan masuk bank pun okey, tapi bila bagi tangan ni dia feel dia lain sikit. Pasal tak? Yalah tuan-tuan, 500 kan, dia feel tu dia lain sikit. Kawan saya yang jaga brim di Sabah Sarawak tu, dia beratuk panjang. Ada beberapa orang yang kencing dalam seluar. Mai-mai kat kawan saya hancing perin. Kata, pakcik kenapa pakcik? Yalah kalau saya pergi tandas, orang ambil tempat saya, kencing dalam seluar. Macam tu. Kencing dalam seluar. Baru 500 kencing dalam seluar tuan. Ni tuan-tuan mai kuliah subuh saya, seorang 2,000 saya bagi. Ramai tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Ala kuliah hal, saya lagi setengah tempat saya pergi. Ada setengah tempat saya pergi, dia rajin buat kenduri. Kalau ada kenduri ramai, tak ada kenduri kurang. Kalau buat kambing lagi ramai. Dia macam tu tuan. Tapi bankrupt lah tiap hari nak buat kambing. Tapi kalau kambing ramai orang, sangat ramai. Baik tuan-tuan, kemudian namun masih banyak lagi golongan yang bersungguh-sungguh untuk belajar agama dan memperjuangkannya. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, namun masih banyak lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berpeketi luhur. Banyak. Ada yang dah rosak tuan-tuan, masih lagi ada yang akhlak dia baik. Kemudian jadi tuan-tuan nak tengok kat universiti senang tuan-tuan. Kat universiti boleh nampak lah, ada dengan orang tak semayangnya, ada yang keluar dengan perempuannya, naik kereta perempuan, naik motor sekali dengan orang perempuan, tapi kelab malam mana tuan-tuan. Tapi ada di kalangan pelajar yang bagus, berketuk pintu, terutama jemaah tabligh lah, main ketuk pintu, ajak pergi semayang. Ada yang lagu tu. Ada yang buat usrah tuan-tuan, ada yang baca kitab dekat ni. Walaupun dekat luar tu punya tengok budak perempuan dengan budak lelaki berpeluk, berpegang, bertepuk tangan tuan-tuan, keluar berdua-duaan tuan-tuan. Universiti tuan-tuan boleh tengok lah. Golongan yang baik-baik sungguh, ada golongan yang tak sembahyang tu pun ramai lah tuan-tuan. Sampai saya dekat universiti saya di UM tu, ada satu Cina nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam lah. Kawan saya yang tabligh ni semangat pujuk dia nak masuk Islam ni. Bukan senang orang nak masuk Islam, tapi last sekali dia tak jadi masuk Islam. Dan kawan saya tak boleh nak kata apa. Dia kata kat kawan saya, aku nak masuk Islam lagu mana? Hang tengok orang Islam kat Kolej 8 ni, Kolej 8 UM,
Kolej Kinabalu nama dia. Hang tengok kolej 8 ni, berapa ramai orang Islam yang tak sembahyang. Memang ramai tak sembahyang pun tuan-tuan. Kalau subuh tu berapa kerat ni, punya ramai tidur subuh tak mai. Tak pernah penuh lah surau tu tuan-tuan. Kadang malu pun ada. Surau tu tak pernah penuh pun. Padahal pelajar Melayu ramai dalam tu. Cina ada juga berkerat Cina. India pun ada lah sikit. Mayang tak penuh pun dalam tu. Bila disebut lagu tu orang Islam tak sembahyang, macam mana aku nak masuk Islam? Kawan saya masa tu mati kutu juga lah tuan-tuan, nak jawab. Nak kata apa lah. Pasal masuk Islam wajib sembahyang. Last kali sampai sudah dia tak masuk Islam. Saya tak tahulah kemudian dia masuk Islam. Tapi masa saya ada tu dia tak jadi masuk Islam lah. Baik tuan-tuan, kemudian walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat di dunia ini, namun di tempat lain syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Tuan-tuan boleh tengok ada setengah tempat orang pijak Quran lah, bahkan Quran lah. Di tempat lain Islam diangkat, Islam dimuliakan. Walaupun pejuang-pejuang Islam ditindas dan diseksa pada suatu tempat, namun di tempat yang lain mereka disanjung dan dihormati. Macam umat Islam tuan-tuan tengok di Mesir itulah. Siapa dia? Mursi kan, Dr. Mursi. Dengan pejuang ikhwan muslimin yang lain lah. Sampai kawan saya yang mengaji Mesir ni, dia sebut kalau pergi Mesir ni, kalau nak jumpa hak yang baik lah. Hak baik lah. Sebab biasanya orang Mesir ni yang menipu pun banyak. Menipu, rasuah banyak tuan-tuan. Kalau nak dapat CJ syahadah Al-Azhar tu, kalau tak bagi duit kopi, duit ayak ni supaya nak dapat, selit sikit baru dapat. Susah tuan-tuan. Jadi dia cerita kadang kalau taksi menipu, kita nak pergi tempat dekat, dia pergi pusing jauh. Kita tak tahu, menipu. Dia kata kalau dia pergi Mesir, kawan saya kata kalau nak jumpa baik ni dua golongan ni. Hak baik ni. Yang pertama, ikhwan ni. Satu lagi, salafi. Salafi ni macam-macam tuan-tuan. Ada yang keras sampai jadi wahabi, duduk bid'ah sana, bid'ah sini. Ada yang mu'tadil. Macam tu lah. Dia kata kalau dua golongan ni, kalau dia tahu budak Al-Azhar, kadang-kadang dia bagi free je. Naik taksi pun bagi free je. Kalau hak lain tu dia kata tak tahulah tuan-tuan lagu mana. Baik. Jadi tuan-tuan tengok Mursi lagu mana tuan-tuan. Dia pun katanya mati. Tak tahu mati dalam penjara. Ada yang mayat dia pun tak tahu kat mana. Mursi dan banyak lagi pejuang-pejuang yang dibunuh kan. Orang kanan-kanan yang dibunuh. Tapi di tempat yang lain umat Islam diangkat. Di Turki umat Islam, pejuang Islam diangkat. Mungkin di Malaysia juga ada pejuang Islam yang diangkat tuan-tuan. Di tempat lain diangkat, dihormati tuan-tuan. Kemudian begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah. Dia tak akan hilang lah. Bila saat yang Allah Ta'ala kehendaki ni tuan-tuan, boleh jadi waktu datangnya angin tu. Tuan-tuan, nanti dia akan datang satu angin yang mana orang beriman bila kita hirup semua mati kan. Semua mati. Maka tinggallah di dunia ni yang jahat-jahat dia. Yang jahat-jahat saja yang kena kiamat. Yang jahat-jahat saja kena kiamat. Kalau masih lagi ada orang yang beriman, dia tak akan berlaku kiamat. Sebab dalam hadis Nabi jelas, la taqumu sa'ah ala Luka ibnu Luka yaqulu Allah Allah. Ada hadis Nabi. Nanti disebut dalam belakang ni. Kiamat tak akan berlaku kepada orang yang sangat bodoh, anak orang yang sangat bodoh, yang hanya mampu bercakap Allah Allah Allah. Makna dia apa? Dia tak tahu semayang, tak tahu puasa, tak tahu haji, tak tahu baca Quran, apa pun tak tahu. Tapi dia masih lagi sebut Allah. Kiamat tak akan berlaku pada orang yang masih sebut Allah. Itu makna dia. Walaupun dia jahil lagu mana pun, dia masih kenal lagi Tuhan. Dia boleh sebut Allah Allah tu. Kiamat tak akan berlaku pada dia. Sebab tu kalau ada orang beritahu tuan-tuan, esok kiamat, lusa kiamat akan datang, kiamat mau mengarut tuan-tuan. Selagi mana ada orang Islam, takkan jadi lagu tu. Baik, kemudian ni disebut Allah Ta'ala akan mematikan semua orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman, dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat atau orang-orang kafir. Maka pada saat itulah berlakunya hari kiamat. Ini antara nikmat Allah pada orang beriman lah. Sebab apa? Hari kiamat tu dahsyat, sangat dahsyat. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia. Tak sebut orang beriman, Allah Ta'ala sebut manusia, mencakupi semua, Islam ke tak Islam. Wahai manusia, takutlah kamu tu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim.
Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu satu benda yang cukup dahsyat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Semua orang perempuan waktu kiamat nanti yang ada kandungan terkeluar semua. Hari kiamat, bila jadi kiamat, yang tengah mengandung semua terkeluar. Wa tad'u kulla, orang perempuan yang menyusukan anak lupa anak disusu. Tengah susu anak ni lupa anak. Bila dia tengok kiamat tu, dia terlupa anak dia. Nak cerita dahsyat. Biasanya orang perempuan ni kalau gempa bumi pun dia tak lupa anak dia. Kalau kemalangan pun dia ingat anak dia dulu. Dia takkan lupa. Walaupun dia mati, dia ingat anak dia. Tapi hari kiamat ni kata Allah, bila tengok hari kiamat, orang perempuan yang menyusukan anak ni lupa anak tu. Tak tahu nak gambar dahsyat lagu mana hari kiamat tu. Wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha, perempuan yang mengandung semua pakat gungok. Wa taran nasa sukara, dan kita kalau ada pada hari itu kita tengok manusia semua dalam keadaan mabuk, macam mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah, depa tak mabuk pun. Walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah sangatlah berat. Kiamat tu azab, tu orang beriman tak kena. Wallahu alam. Habis tuan-tuan. Syuruk ke belum tuan-tuan? Saya tak dengar jam. 7 12. Kita baca sikit hadis tuan-tuan. Penyakit, tengok hadis yang ke-8. Penyakit umat dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qal al-ashar wal batar wat takathur wat tanajush fi dunya wa tabaghut wa tahasud hatta yakuna al-bagh. Artinya, hadis riwayat Imam Hakim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat aku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Boleh tengok penyakit ni ada kat kita ke tak ada. Nabi sebut umat aku akan ditimpa dengan penyakit yang pernah timpa umat-umat terdahulu. Tuan-tuan, kita duduk umat Nabi Muhammad ni memang mencabar. Sebab segala jenis umat terdahulu ada kat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Syuaib tuan-tuan, apa perangai dia tuan-tuan? Perangai dia kalau berniaga menipu. Kaum Nabi Syuaib kan, berniaga menipu. Zaman kita ni tuan, ada tak orang yang niaga menipu? Kaum Nabi Syuaib ada zaman pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Lut golongan gay lesbian. Dia jadi golongan, dia mula jadi lesbian gay ni pada zaman Nabi Lut. Lama dah tuan-tuan ni. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim lagi tuan-tuan. Yang dakwah depa Nabi Lut dah ada golongan gay dan lesbian. Tuan-tuan, kita ada tak golongan gay lesbian? Tuan-tuan kalau pergi Eropah, jangan komen, tuan-tuan kena tangkap lagi. Tak boleh komen petikan kutuk golongan LGBT, lesbian, bisexual, gay, transgender. Kita kat Perak ni ada seorang transgender yang terkenal. Siapa dia tuan-tuan? Sajat. Pergi mana kita tak tahu. Hilang macam tu ya tuan-tuan. Golongan ni dah ada lama dah. Umat Nabi Muhammad ada. Gay ni lah laki dengan laki lah. Lesbian ni jadi sebab lesbian ni sebab zaman Nabi Lut, orang laki semua minat laki. Tapi dia macam mana boleh jadi lagu tu tuan-tuan? Tuan-tuan pernah bayang tak? Kita ni Nabi Adam dengan Hawa. Tidak, anak Nabi Adam dengan orang perempuan. Macam mana dia boleh jadi laki dengan laki? Kena terfikir macam mana teruk jadi lagu tu? Memang teruk. Macam mana boleh jadi ada idea tuan-tuan laki dengan laki? Dia punca dia, saya sebut kat tuan-tuan kan, nafsu ni dia tak ada limit. Tu benda yang kita kena tahu. Nafsu tak ada limit. Hujung dia apa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hujung nafsu ni macam iblis sebut. Iblis kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi. Betul tak? Iblis dengar Firaun sebut lain tu, iblis pingsan. Iblis yang jahat tu dengar Firaun kata akulah Tuhanmu yang paling tinggi, iblis pingsan. Pasal iblis takut, berani sebut lagu tu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, itulah kemuncak nafsu. Kalau tak kontrol dia, nafsu dia tak ada limit. Bila tuan-tuan buat satu benda, dia jadi suka, payah nak tinggal. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan yang bukan gay ni, tuan-tuan pergi kawan dengan mereka, tuan-tuan pergi join buat lagu mereka, tuan-tuan jadi lagu mereka. Betul?
Dia gitu je. Kita yang okey ni, ada isteri seorang kita dah cukup, pi kawan dengan orang yang duk pergi Thailand lah yang pelajur. Saat gitu tuan pun jadi lagu tu. Nafsu dia tak ada limit. Kita yang elok makan benda yang halal ni, tuan-tuan pi kawan dengan orang yang makan benda yang haram kan. Makan babi ke, makan apa yang benda haram ni. Kan dah ada orang Islam yang makan benda-benda haram ni. Saya kita menjadi orang lagu tu. Nafsu dia kalau dah suka payah tinggal. Tuan-tuan, cerita kaum Nabi Lut ni, kenapa dia boleh jadi gay? Sebab dia pun buat kat isteri dia pun dulu. Dia itiam minad dubur. Dia patutnya mesti daripada depan, tempat yang dapat anak. Daripada kubul, barulah dapat anak. Aiman itu masuk dalam rahim, baru jadi anak. Betul tak? Jadi persenyawaan, jadilah anak. Dia tak boleh daripada belakang. Ini hampir ijma' seluruh umat Islam, tuan-tuan, tak boleh daripada belakang. Kecuali golongan Syiah dia kata boleh. Golongan Syiah dia kata boleh. Tapi dalam umat Islam, hampir sepakat seluruh umat Islam, memang tak boleh. Adalah seorang dua ulama' kata boleh, tapi pandangan ni mardud. Haram, tak boleh pegang. Nabi dah sebut, Nabi sebut, la'anallahu man fa'ala fi'la qaum Lut. Allah Ta'ala laknat orang buat pangai Nabi Lut, yang ni mai ikut belakang. Isteri dia ke, bukan isteri dia ke, tak boleh. Hatta daripada kedoktoran pun tak elok, tuan-tuan, di situ tempat najis. Jadi kaum Nabi Lut ni, dia saja try. Itu saya kata dia jadi merepek ke situ, saja try. Saja try mai ikut belakang, dia buat kat bini dia. Dia buat kat bini dia apa? Saja try mai ikut belakang. Syok juga tu. Gitulah. Maaf saya sebut tu, tapi itulah realitinya. Jadi budaya kaum Nabi Lut, dia pun mai ikut belakang. Masalah dia apa? Orang perempuan tak puas. Betul tak? Macam mana orang perempuan nak puas? Dia punya melempiaskan nafsu seksual dia kalau orang lelaki mai ikut belakang. Jadi dia patutnya depan, barulah dia puas. Barulah dia puas. Dia dapat melempiaskan nafsu dia dengan jalan yang betul lah. Ini kalau mai ikut belakang, tuan-tuan je seronok. Kan dia cerita dulu di Perlis dulu kan. Ada satu ustaz juga tu, ustaz. Ada gambar pun ada yang dia duduk mai daripada belakang isteri dia. Dah sekali isteri dia tak tahan sangat, ialah suami dia je seronok, dia sakit. Boleh kena buasir ke apa, kita mana tahu. Jadi isteri dia report. Ada gambar ustaz tu ada siap pakai serban apa semua nampak. Jadi dalam report tu isteri dia kata apa? Saya ni kalau saya tak bagi dia buat, dia sepak saya. Dia bagi penendang. Mau tak mau bagi, tapi dah tak tahan report dah. Baru dia report, tuan-tuan. Yang bolehnya, tuan-tuan, jangan silap, yang bolehnya kalau posisi dia macam daripada belakang, tapi tetap mendatangi di hadapan, cuma posisi sahaja. Posisi dia macam daripada belakang. Dia zaman Nabi dah ada dah. Zaman Nabi SAW dah ada dah yang mendatangi daripada belakang, tapi bukan masuk di tempat belakang tu. Itu tak apa. Orang Yahudi percaya siapa yang mendatangi isteri daripada belakang tapi masuk di kubul di depan juga, orang Yahudi kata mata juling, anak mata juling. Turun ayat Quran kata tak apa, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ni ayat dia. Isteri kamu itu tanaman kamu, datanglah kok mana pun hampa nak. Mainlah style lagu mana pun, tuan-tuan. Kiri kanan depan belakang tak apa. Tapi tempat dia yang harsakum, tanaman. Bila kita curah, masukkan benih kita dapat anak. Nampak tak? Itu tanaman. Kalau tuan-tuan curah kat tempat lain tu bukan tanaman. Nak buat skill lagu mana tu cerita lain. Tapi nak ceritanya mesti masuk di tanaman. Yang mana kita curahkan benih kita dapat anak. Bukan tempat lain. Baik. Jadi tuan-tuan, kau Nabi Lut ni, dia mai ikut belakang isteri dia. Dia melampau dah, nampak? Ada mula start melampau dah. Melampau dah. Dia bila dah lama-lama, bila dah biasa, nafsu bila dah biasa, dia susah nak tinggal. Tuan-tuan tahu itu nafsu memang begitu. Bila lama-lama dia fikir apa? Kalau kita boleh buat kat bini kita boleh buat sesama lelaki. Betul tak? Baru mai idea yang kedua. Barulah jadi golongan gay. Dah buat sesama lelaki, pakat-pakat tak mau perempuan dah. Pulak dah. Dia pertama kat perempuan dah. Tak lalu dah. Tuan-tuan ingat tak waktu Nabi Lut yang malaikat datang tu kan? Malaikat ni kan handsome. Malaikat ni handsome kalau mai. Kaum Nabi Lut datang ramai-ramai ni, betul tak? Datang ramai-ramai serbu. Mereka jadi gila, tuan-tuan. Jadi apa? Jadi orang panggil apa? Tak dapat kawal lah, tuan-tuan.
Nafsu membuat-buat. Dia main serang rumah Nabi Lut. Dia nak dua orang lelaki tu. Padahal itu malaikat. Kata Nabi Lut, janganlah malukan aku di hadapan tetamu. Banyak ni ada anak perempuan aku ni. Hampa kalau nak boleh kahwin dengan anak perempuan aku. Banyak lagi orang perempuan. Dia pun kata apa bila Nabi Lut ko offer dia pun anak Nabi Lut ataupun orang perempuan lain, dia pun kata apa? Teruk sangat kaum Nabi Lut ni. Kami tak teringin pun orang perempuan. Kami tak teringin pun dengan anak orang perempuan, tak teringin pun tu. Nak itu hak lelaki tu. Tapi bila dia pun masuk buka pintu, malaikat Jibril masa tu dia malaikat Jibril apa? Macam tutup mata depa. Mata depa hilang penglihatan. Baik, kemudian barulah diturunkan azab. Tu malaikat azab. Jadi tuan-tuan, bila jadi lagu tu orang perempuan jadi gersang. Yalah orang lelaki semua nak kat lelaki. Siapa nak kat kita? Maka jadilah sihaqul mar'ah, jadilah lesbian. Jadinya lesbian pasal apa? Pasal dah tak ada orang yang boleh memuaskan nafsu perempuan. Mau tak mau perempuan je lah. Gitu jadinya. Tapi dalam Islam, kalau gay, kalau dia memasukkan kemaluan dia dalam dubur kawan dia, hukum dia bunuh. Cuma cara bunuh khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama berpandangan bakar hidup-hidup. Ada. Pasal menyalahi fitrah. Ini pandangan Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Umar ada orang gay lah. Sayyidina Umar panggil, kita nak buat apa ni? Sayyidina Ali kata aku pandangan kena bakar hidup-hidup. Sayyidina Umar ambil pandangan Sayyidina Ali, bakar dia. Setengah ulama kata kena orang yang buat kerja lagu ni kena lempak daripada tempat yang tinggi. Kat Malaysia paling tinggi apa? KLCC. Lempak pada KLCC. Al-fa'il wal maf'ul. Fa'il ni yang memasukkan, wal maf'ul yang kena masuk. Dua-dua kena bunuh. Setengah ulama kata kena timpa dengan tempat yang berat. Macam kau nak bulut kan, baringkan dua-dua ni di benda yang berat, batu besar ke ataupun konkrit. Batu konkrit besar tu kan, hempap dia. Ataupun kalau nak senang, bubuh atas-atas naik stream roll kan. Elok tu, memang lepeh terus. Supaya menyalahi fitrah. Jadi tuan-tuan, kaum kita pun ada penyakit umat terdahulu. Saya habis baca ni tuan, kita dah ni dah. Kata Nabi apa penyakit dia? Huraian ni nanti tuan. Yang pertama, al-ashar, penyakit itu ialah terlalu banyak seronok. Hidup ni seronok Pasal apa? Lupa hari kiamat, lupa azab, duduk seronok baik. Yang kedua, wal batar, mewah sangat. Terlalu bermewah-mewah. Baik. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Sibuk mengumpulkan harta. Hidup ni cukup dah dengan apa yang ada. Sibuk mengumpulkan harta sampai tinggal ibadah-ibadah tuan-tuan. Kemudian yang keempat, tipu menipu dalam berebut harta. Yang ni banyak sangatlah tuan-tuan. Patah lagi kalau dalam politik kan tipu menipu dalam merebut harta. Yang kelima, saling memarahi. Maksud dia bermusuh, umat Islam bermusuh. Yang keenam, hasud menghasut. Bukan hasud menghasut ni, hasad menghasad, dengki sesama sendiri. Hang dengki dia, dia dengki hang, duk dengki sama sendiri. Sehingga jadilah zalim menzalimi, sehinggalah saling menzalimi. Pasal apa? Duk bersaing nak dapat harta banyak, duk dengki tuan-tuan, sibuk dengan dunia, sampai ada sebahagian orang umat Islam menzalimi sebahagian yang lain. Habis tuan-tuan, akan datang keterangan dia. Saya mohon maaf kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahrum wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.